Alhamdulillah selesai dah part menjahit. Sekarang ni kita nak buat fitting. Okey, bila dah dekat fitting, bila telekung tu dah siap jahit, try dekat badan kita. Okey, kita buat fitting. Fitting session dulu if just in case ada bahagian yang perlu kita adjust. Selepas kita fitting ni baru kita tahu kita nak adjust bahagian muka ke, bahagian labuh telekung ke. So Bella akan bagi tahu dulu okey apa yang kita buat sebenarnya. Okey, start daripada video pertama sampailah video terakhir yang ini. Okey, pertama sekali waktu tu kita buat unbox. Okey, unboxing. Kita buat unbox, kita check dekat dalam box kita tu apa yang ada. Kita ada pola utama, pola telekung utama kita. Okey, pola telekung utama kita ada lapik dalam. Kita ada bahagian lapik dalam. Okey, kita ada bahagian lapik dalam, ada bahagian dagu, bahagian awning dengan bahagian tali. Okey, ini ialah part-part yang ada dalam box. And then dalam video yang kedua kita ada tunjuk bahagian part cara macam mana kita nak lipat pola tu. Okey, kita lipat pola dua, kita letak pola kita, kita lipat kain kita dua. Okey, cantik betul cantik. Kita letak pola dekat sini. Bahagian sini try to maximize kan, nak buat dagu ke, awning ke, tali ataupun lapik dalam dekat bahagian sini. Maximize kan penggunaan belah sini. Dan baki tu kita beli 4 meter kan. Baki tu kita akan buat kain. Nanti kain, video kain akan selepas kita dah settle bahagian telekung, nanti last baru kita tunjukkan bahagian kain. Okey, sebab bahagian kain is very simple. Just pasang getah sahaja. Okey, so ada lebihan dekat sini kita save dulu ke tepi. Yang ini adalah video terakhir yang kita nak sum up about telekung atas. Okey, yang last nanti hujung-hujung you boleh nampak ada satu lagi video yang kita nak terangkan pasal kain. So kain kita letak tepi dulu. So yang ini. Okey, and then video yang seterusnya, pertama tadi kita ada tunjuk cara nak pasang lace. Okey, kita pasang lace dulu. Okey, yang ini lace Abel, lace Puan Zubaidah. Puan Zubaidah pun dah fitting dah. Okey, cantik dah telekung dia. Okey, kita pasang lace dekat bahagian hujung kain kita macam ni. Untuk you boleh dapatkan lace ni ada contact number dekat bahagian video-video kat atas tu. Bila ada letakkan contact seller, trusted contact seller dekat mana you boleh dapatkan lace ni. Okay, so kita pasang lace. You boleh selesaikan kemudian pun boleh, nak selesaikan awal pun boleh, tak ada masalah. Bahagian lace ni cuma penambahan hujung telekung. Jadi you nak selesaikan dulu boleh, nak selesaikan selepas dah siap semua, nak selesaikan bahagian hujung lace ni pun boleh juga. So first kita pasang lace. And then kita pasang bahagian sini, zip. Okay, macam Abel punya tak ada zip. Okay, kalau you rasa macam tak nak ada zip, then tak perlu pasang zip. Oh ya, kalau you ada lapik dalam, okay, you boleh pasang lapik dalam dulu. Okay, lapik dalam tu you boleh pasang dulu. Lapik dalam ni just macam 2 keping sahaja. Okay, tak ada masalah part tu. So you pasang zip. Okay, macam yang Puan Zubaidah ni dia ada zip. Okay, dia boleh letak spek. Nampak, kalau kita gunakan zip yang berlainan, nampak kepala zip dia tu, nampak kan warna putih. Tapi tak ada masalah pun, okey je. Okay. Kalau kita gunakan zip berlainan pun dia tak nampak daripada luar sebab kita gunakan zip sorok. Kemudian, okey, buka. Boleh letak spek. Kita boleh letak spek. Sebab kadang-kadang bila kita pakai, ada jenis yang pakai spek yang tak, jenis yang tak tanggal spek. Okey, bila pergi solat kat mana-mana kat luar, kita akan letak spek tu dekat depan tempat kita sujud. Jadi kalau kita rasa macam ada kanak-kanak lalu lalang apa, kita tak tenteram kan, jadi adalah zip dekat situ, kita boleh sorok. Sebab spek ni dia ringan. Kita lubang dia dalam 4 inci ke 5 inci, kita masukkan je. Kita tak perlu besar sangat sebab kita tak perlu masukkan keseluruhan tangan kita. Kita just cuit je. Macam ni kita buka. Cuit saja. Kalau dia turun ke bawah, kita cuit macam ni je. Kita tak perlu selok dia ke dalam kan. Kalau kita nak letak kita nak selamat lagi untuk letak beg duit yang kecil-kecil pun, ataupun kunci kereta pun boleh. Ataupun nak pergi masjid, nak pergi surau niat untuk bersedekah, derma kan, duit tinggal dekat kereta ataupun duit tinggal kat rumah ke apa, surau-surau yang dekat, boleh letak duit dekat situ. So biasa kan sedekah. Yang ini jangan terlalu labur. Bila dia terlalu labur, bila kita sujud, dia akan menekap dekat kita punya peha. Sebab tu dia punya kantung dia pendek saja. Sebab bila kita buka, dia punya ruang kiri kanan ni masih boleh guna. Ini kita tolak saja ke atas. Macam tu je. Kita tak nak terlalu labur sangat. Okey, dan tak perlu besar sangat pun. Just nice ukuran yang kita tunjukkan. Dan selepas pasang zip,
kita jahit terus daripada atas sampai bawah kita jahit. Lepas tu kita sediakan awning. Okey, bahagian awning pun kita dah tunjuk. For those yang tak nak pasang lace dekat awning, dia akan jadi macam Abel lah. Okey, Abel tak pakai lace dekat awning. Macam Puan Zubaida dia pakai lace dekat awning, dia jadi macam tu. Dan perasan tak, awning yang kita bagi dekat you tu awning jenis labuh. Kalau kadang-kadang kalau kita beli telekong dekat luar, kadang-kadang awning dia ni dekat atas pipi. So menyebabkan pipi kita jadi kembang. Satu lagi, kalau terlalu pendek, anak rambut kita mudah terkeluar. Mudah keluar. So yang awning yang kita bagi kat you ni just nice for free size, tak perlu ubah apa-apa dekat awning. Okay, labuh dia dah cukup okey sebab dia bawah pipi. Okey, dekat dia punya lebar ke atas ni pun dah cantik dah. Dia dekat betul-betul atas kepala kita. So tak perlu ubah pola awning. Pola awning tak perlu ubah. Pola dagu ni, okey, kalau masa kita cakap tadi tu, bila you attach bahagian mana yang kita nak letak dekat ni? Dekat sini kan? Bahagian sini kan? Okey. Kita letak awning dagu kita kat bahagian sini kan? Bila kita dah attach bahagian sini dengan kita punya bawah dagu, suddenly bila you letak dekat sini, you rasa nanti kejadian dia terlalu lebar ke tepi. Macam tu, you boleh anjak dia ke belakang. Okay? Yang ini dah okey dah. Yang lebar panjang ini dah okey dah. Yang ni, yang sebelah sini. Dia depends on muka seseorang. Kalau muka dia tu agak bulat, okay, ataupun ada isi dekat daging bawah dagu, so selesa kalau ada tampungan yang besar dekat bahagian sini. Okay, tapi kalau you nak efek dia tirus macam kita orang ni, okay, macam Puan Zubaidah dia ada tirus sikit dekat situ, dia tak adalah nampak macam muka tu kembang kan. You boleh tarik tarik yang ini, tarik ke belakang. Okay, tarik ke belakang. So nanti basi dia ni, lebihan basi boleh potong je. Okay, so yang ini tak perlu adjust, yang this one, lebar ni tak perlu adjust bahagian sini. So you boleh adjust kat sini. For free size dia boleh ikut apa yang dalam video lah yang kita tunjukkan, kita tarik dah ke bawah sikit. Jadi dia punya overlap ni tak berapa banyak sangat. Dan dia tak berapa besar. Dia punya pun tak berapa banyak, tapi yang ini tetap sama. Okay, macam Puan Zubaidah punya pun sama juga. Okay, sama. Dia punya awning atas ni dia sampai bawah sini tau. Jadi bawah anak rambut kita ni tak nampak. Dan satu lagi, kita punya aurat sini kat dagu sini. Bukan ada setengah tu ke bawah lagi. Jadi dia punya ni pendek, maknanya lebar. Kalau macam ni nampak cantik kan, dia menampung kita punya ni. Yang ni 2 inci. 2 inci dia punya sini dia dapat menampung sehingga ke hujung dagu kita. Jadi so this one tak perlu ubah lah. Kalau you nak ubah, yang ni tak payah ubah ubah dekat sini. Sini, kat sini. Dia lebar sikit lah kalau ikutkan kat pola tu, lebar sikit. Jadi kalau yang ada kat sini kan ada daging yang double, dia boleh menampung kat sini. Macam kat sini dia tak ada kedut. Macam Puan Zubaidah tadi kita dah slightly ke bawah sikit. Jadi kalau you perasan dia punya overlap pun tak berapa banyak. Okay, overlap dia dah tak berapa banyak dekat sini. So just nice saja. Dia menampung kat sini dia tak ada kedut dia tak ada kedut. Dia macam terletak aja. Okay, so Abel punya sama, Puan Zubaidah punya sama. So yang ini boleh adjust sikit. And then tali, okay, macam tali Abel ni, Abel tak pasang lace. Kalau Puan Zubaidah punya dia pasang lace. Yang ni bagi nampak cantik sikit lah kan, bila pakai tu okey, orang nampak macam apa, cantik. Okey, menarik lah. Alang-alang you dah pasang lace dekat hujung, dah pasang lace dekat sini, pasang lace dekat hujung tali tu bagi dia menarik. Yang nak double ada anak tu kan, kadang-kadang dia letak lace kat tepi. Lace yang halus tu. Halus. Dekat bahagian tak cantik lah kalau kita nak buat lace yang besar kan. Macam, tapi dia punya corak dia hampir, colour dia pun memang sama lah. Betul? Dia ada sepadan ni tapi halus tu, dia boleh letak kat keliling tu sebagai macam added fashion sikit lah. Okay. So kalau untuk labuh, untuk labuh ni ada adjustment sikit kita nak buat sebab Puan Zubaidah cuba ni tak apa, Abel akan labuhkan this one. Okay, you boleh nampak labuh telekong Puan Zubaidah kita agak labuh juga bagi dia. Okay, kita tutup sikit. Zip ni dia tutup. Okay, dekat sini agak labuh lah. Macam terlalu labuh. Dia seeloknya atas kat lutut macam tu. Dia sepatutnya macam Abel ni. Kalau Abel ni, okay, kalau you nampak kan Abel punya ni, dekat sini ialah pinggang kita. Okay, dekat sini ialah pinggang kita. Bonggong kita labuh sikit je. Dia macam kat lutut lah. Bawah lutut sikit. Yang itu paling nice lah. Contoh macam Abel punya ni kan. Okay, dengan Puan Zubaidah punya.
nampak labu sikit. Puan Zubaidah punya terlalu Tapi kalau orang tu yang tinggi, masa kata kita punya tinggi dalam, kalau buat jubah tu dalam 52, 53, nampak macam labuh kan. Tapi kalau orang tu tinggi lagi 54, sesuai lah yang untuk ini. Okay, so macam dia cantik Abel macam ni. Okay, Abel tinggi Abel 157 cm. Okay, so kalau Abel pakai yang Puan Zubaidah punya ni pun agak labuh. Jadi suggestion kita untuk first batch, macam mana you nak tahu you ialah first batch? Okay, kita ada buat adjustment untuk second batch kan. Untuk first batch, kalau you dapat pola yang pola utama ni, tolong check pola utama. Kalau you ialah orang yang student first batch, labuh hadapan 46, labuh belakang 45. Okay, ini yang first, sorry. Kalau you tengok dekat pola utama, okay, first batch, labuh belakang 49, labuh hadapan 46. Okay, you boleh buat some adjustment sedikit, okay, untuk free size dan juga size-size yang biasa macam ketinggian Abel 157 cm. Puan Zubaidah nanti pun dia akan buat adjustment, dia akan pendekkan 4 inci dekat hadapan. So instead of you punya pola, you boleh check pola you tu first batch ke second batch. Kalau pola belakang you dapat 49, bermaksud you ialah student first batch. So student first batch tolong tolak 4 inci dekat bahagian belakang, dia akan jadi 45. Dan dekat sini student first batch you perasan dekat sini 46, tolong tolak 4 inci dia jadi 42. So 45, 42 yang itu labuh yang cantik. Kalau you ikut yang itu belum diletak render 40, so you ubah jadi 45 dan juga 42. Render you boleh pakai macam yang kita orang punya ni, render dia 2 inci ke 2 inci setengah. Okay, Puan Zubaidah pun nanti dia akan buat adjustment sebab dia Puan Zubaidah dia ikut pola first batch. Okay, student first batch dia dapat 49, 46. Tolong tukar, tolak 4 inci, tolak 4 inci, kita nak pendekkan sebab you boleh nampak bila Puan Zubaidah pakai, okay, dia sangat labuh. Jadi kita nak pendekkan sedikit. Kita dah kira dah, kita akan tolak 4 inci dan 4 inci lagi. Okay, sebelah sini 4 inci, sebelah sini 4 inci. So dia akan menjadi 42 dan 45. For student second batch, bila macam mana you nak tahu you student second batch? You tengok dekat pola you, kalau pola you dah di alter jadi 42 dan 45, bermaksud you second batch. Student second batch tak perlu buat alteration apa-apa. Okay, student first batch sahaja buat alteration, tolak 4 inci, tolak 4 inci. So Puan Zubaidah nanti dia akan tolak, okay, 4 inci dan pasang lace balik. Okay, terpaksa lah tolak balik, pasang lace balik. Tapi kalau orang tu tinggi, okay, tinggi lebih daripada tinggi Abel dan tinggi Puan Zubaidah. Tinggi Abel tadi 157. Kalau dalam inci, kalau dia buat jubah tu dalam 50 inci. Ada setengahnya jubah tu, dia buat jubah dalam ketinggian dia tu 54, 55. Yang tu sesuai sikit lah untuk yang ini. So kalau you buyer Abel, maksudnya buyer tinggi Abel 157, 160 macam tu, boleh buat adjustment for first batch. Okay, 45, 42. Second batch kita dah tukar jadi 45 dan 42. For second batch tak perlu buat adjustment apa-apa. Okay, senang je, nak buat adjustment dia senang je. Tolak 4 inci, tolak 4 inci, sama ada you drag pola tu naik ke atas. You dah tanda kan 4 inci, dah tanda 4 inci, drag pola tu ke atas, potong saja. Ataupun you potong dulu ikut pola, okay, and then you tolak 4 inci dan you potong. Trace, you akan trim dia lah, trim dia 4 inci, pendek 4 inci, okay. So itu adjustment yang kita perlu buat. Puan Zubaidah nanti pun dia akan buat juga. So nanti siapa-siapa yang tonton video ni, tolong pergi ke ruangan komen. Dekat ruangan komen Abel akan letakkan gambar selepas telekung ni dipotong. Okay, selepas ni kita akan potong bagi pendek 4 inci hadapan, 4 inci belakang. Ini untuk first batch sahaja, okay. Student first batch, tolong tengok balik yang ini, kita akan trim 4 inci hadapan dan 4 inci belakang. Okay, lepas tu you boleh nampak lah berapa gambar tu, okay, kat mana yang kita potong, kat mana yang sebelum dan selepas kita pendekkan telekung ni. Okay, for second batch, okay, for second batch, student second batch tak perlu ubah apa-apa.
Okay, you boleh tengok second batch dia memang dah ada 45 dekat bahagian tepi ni. Labuh belakang, labuh hadapan 42. So tak perlu buat adjustment apa-apa. Okay, first batch sahaja. Alright, so selepas ni kita akan potong. You boleh tengok dekat ruangan komen sebelum dan selepas. Tapi bahagian telekung, everything semua dah selesai Dah sama dah. Oh, lagi satu untuk bukaan muka. Kalau you perasan dekat first batch, okay, first batch, second batch you dapat 12.5 dia punya bukaan muka. First batch you dapat 11. Okay, untuk student first batch 12 ni, okay, 12 ni sesuai untuk size S. Tapi size M macam Abel size M, Puan Zubaidah size XL. Untuk free size dia sepatutnya fit S until XL. So mungkin you nak labuhkan until 12.5. Yang itu paling selesa lah. So untuk student first batch, tolong ubah yang ini, lanjutkan ke bawah setengah inci, so dia jadi 12.5. Untuk second batch tak payah ubah apa-apa sebab kita dah letak dah pun ukuran 12.5. Okay, so yang itu adjustment dan juga fitting yang untuk video kali ni. Tapi part jahit everything semua jangan risau, semuanya sama sahaja, cuma ada sedikit perbezaan antara student first batch dengan second batch punya pola. Okay, so kalau ada apa-apa soalan boleh tanya dekat ruangan komen. Mungkin ada yang part yang keliru ke apa, nak make sure betul-betul sebelum potong kain, boleh komen dekat ruangan komen. InsyaAllah Abel akan bantu untuk terangkan lebih lagi lah. Okay, so you boleh tengok, okay, Puan Zubaidah dah siap dah telekung dia, Abel pun dah siap dah telekung Abel, sangat-sangat cantik, selesa lah untuk kita pakai. Dan kain ni memang sangat-sangat selesa. Kain Rubia ni memang tengah viral sekarang ni. Dia tak perlu gosok, dia jatuh, turun dia pun cantik, tengok bahagian belakang. Bahagian belakang pun cantik, dia tak terlalu berat Dia tak terlalu berat bila kita pakai dan dia sejuk. Tapi yang ini kalau kita solat dekat bawah kipas pun dia tak terangkat. Tak terangkat-angkat. Dan lagi satu, perasan tak kalau dulu-dulu, zaman dulu-dulu masa diorang kata tengah viral waktu tu kain lycra untuk diorang buat telekung, tapi waktu tu viral sebab apa tau? Ada kain lycra yang melekap dekat badan. Bila dia pakai macam tu melekap, nampak dada, bentuk dada, nampak bentuk punggung. Yang itu waktu tu tengah viral lah. Kain lycra yang ada, dia ada jenis kan. Ada kain lycra yang okey, ada kain lycra yang tak okey. Tapi so far kain Rubia ni okey. Dan nampak tak ada pakai macam Puan Zubaidah, dia pakai colour yang dark, okey, colour yang gelap. Colour yang gelap of course dia tak perlukan lapik. Macam Abel pun colour yang terang pun you tak nampak bahagian dalam kan. Abel pun tak pakai lapik ni. So for those yang gunakan kain Rubia tak perlu lapik dalam. Tapi kalau you rasa macam you nak juga buat lapik dalam, kita ada pilihan juga bahagian lapik dalam ni. Just nanti tekap je bagi dia jadi 2 lapis. Biasanya lapik dalam tu lebih pendek sikit lah. Lepas tu dan you nak selindung bahagian jahitan lapik dalam tu, boleh pasang render ataupun lace yang sepadan dengan ni, cuma dia halus. Dipasang keliling macam tu kan. Okay, so ini bahagian telekung settle dah. Okay. Kita akan buat yang untuk kanak-kanak pula. Ni Puan Zubaidah punya, untuk Abel punya, untuk kids proses jahit semua sama kecuali bahagian ni, bahagian tali. Kalau macam kita senang untuk kita ikat guna tali, tapi untuk kanak-kanak mungkin dia lebih senang kalau dia pakai getah. So yang tu kita akan fokus buat lagi satu video, additional video, okay, additional info for you, just in case you nak buat untuk kids ke apa, nak bahagian getah. So yang itu je kita buat, part lain semua sama. Okay, mungkin Abel juga akan next video pun akan ada cara nak letak pola. Sebab pola kita besar, kalau kita nak gunakan untuk kids, macam mana kita nak gunakan pola tu. So yang itu dalam video yang seterusnya, okay. Dan kemudian ada juga video settle bahagian kain. So itu sajalah, okay. Okay, siap Puas hati dah dengan telekung kita. Dia punya ni macam sangat selesa. Sangat selesa. 12.5 bukan 12, 12.5. Sebab dia punya sini dia kain dia memberi. Jadi bila kita letak kat sini, kita tak rasa, bila kita sengit-sengit pun kita tak rasa macam ketat. 12.5 bahagian sini kita tolak sikit ke dalam. Sini tak adjust bahagian sini. Instead dekat sini kita tolak dia turun ke bawah. Lepas tu kita nak adjust labuh for first batch student, adjust bahagian labuh. Second batch student tak payah adjust bahagian labuh, okay? Yes.
Okay, setakat so ni. itu saja. Okay, selamat mencuba ya. Betul, selamat mencuba. So kita jumpa ke video seterusnya.